Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita untuk hadir ke masjid pada awal hari ini, pada pagi-pagi untuk sama-sama bersolat berjemaah. Teruskan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, untuk sama-sama kita teruskan pengajian kita, pembacaan hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada di hujung-hujung lah bab kasrati bayan turukul khairat. Dan hari ini kita masuk pula hadis kita yang ke 140. 140 hari ini insya-Allah kita mula dengan hadis 140. Kata Imam Nawawi rahimahullah, An Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيهة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. Daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 40 perkara kebaikan, 40 khaslah, 40 perkara kebaikan. Yang paling tinggi ganjarannya ialah memberi pinjam kambing betina, yakni untuk diminum susunya ataupun sebagainya. Tidaklah seorang pun mengerjakan satu daripada 40 perkara kebaikan tadi dengan mengharapkan pahala dan mempercayai akan janjinya, melainkan Allah memasukkannya ke syurga. Hadis ini riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Yang tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini daripada Abi Muhammad, daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As, seorang sahabat junior Nabi. Abdullah ni tuan-tuan anak kepada Amr bin al-As. Amr bin al-As seorang sahabat senior. Anak dia nama Abdullah. Anak dia nama Abdullah. Abdullah ni dia terkenal lah tuan-tuan. Abdullah bin Amr bin al-As dia sebaris dengan Abdullah ibnu Abbas, ataupun kita panggil Ibnu Abbas. Abdullah ibnu Umar, kita panggil Ibnu Umar, ataupun Abdullah bin Zubair, kita panggil Ibnu Zubair. Dan dia Abdullah bin Amr bin al-As. 4 orang yang ini dipanggil al-abadilah al-arba'ah, Abdullah yang 4. Dia ni bukan calon-calon orang lah, sahabat-sahabat dunia yang dapat pendidikan direct daripada Nabi SAW. Gelaran dia Abi Muhammad. Gelaran dia siapa?
Abi Muhammad. Abi Muhammad ni maknanya ayahnya Muhammad. Maknanya ayah anak dia bernama Muhammad. Gelaran ni kita panggil kunyah, tuan-tuan. Dalam bahasa Arab kita panggil apa? Kunyah. Dan menisbahkan nama kepada mak ataupun kepada ayah itu kita panggil kunyah. Kunyah. Jadi tuan-tuan, apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Dia kata Nabi SAW berkata, Nabi bersabda, arba'una faslah. Ada 40 perkara. Perkara apa tuan-tuan? Perkara kebaikan. Ada 40 perkara kebaikan. Hadis ni nak cerita kita apa? Cerita banyaknya jalan kebaikan. Banyaknya perkara kebaikan yang kita boleh buat dalam agama. Dia anggap benda tu berpahala. Dia anggap benda tu berpahala. Dan Allah menerimanya sebagai amal salah kita kalau kita buat. Nabi kata ada berapa? Ada 40. Ada 40. Nabi kata a'laha, yang paling tinggi ialah manihatul anzi. Manihatul anzi. Manihatul anzi ni tuan-tuan bagi pinjam kambing. Yang paling tinggi bagi pinjam kambing ke orang. Pasal apa pinjam kambing ini tuan-tuan? Ini nak buat satu contoh perbuatan yang kita bagi, yang kita buat maka pahalanya berterusan. Kenapa bagi pinjam kambing pahala dia berterusan tuan-tuan? Dalam terjemahan ni dia kata untuk diminum susunya satu. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, bila orang ambil satu manfaat tu boleh dipanjangkan lagi. Dia ambil susunya, bila dia ambil susunya tuan-tuan, susunya boleh dibuat benda macam-macam. Tidak? Bukan masak macam-macam tuan-tuan. Dia boleh bagi pula ke orang. Dia boleh bagi anak isteri dia minum. Tidak? Dia boleh manfaatkan untuk dapat apa? Untuk jual dan sebagainya tuan-tuan. Hak ni kita kata pendek katanya macam kita bagi orang pancing, kita tak bagi dia ikan. Kita bagi dia kambing, kita tak bagi dia susu. Tidak ada tuan-tuan? Kenapa dikatakan bagi kambing? Tuan-tuan, kalau orang bagi ikan seekor kat kita, kita makan sekali dia, betul tak? Tapi kalau bagi jaring, kita boleh guna jaring tu hari-hari, boleh makan ikan hari-hari. Kalau kita bagi susu, minum susu tu habis susu. Tapi kalau kita bagi kambing, kambing tu ada banyak susu. Sehari kita perah, kita minum. Esoknya kita perah lagi, kita boleh minum lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini Nabi buat ini yang paling apa? Yang paling tinggi kata Nabi. Lepas tu yang paling rendah siapa? Yang paling rendah apa dia? Yang paling rendah tak ada, Nabi tak sebut. Tapi Nabi sebut di sini, Nabi sebut apa? Man amila ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha. Tidaklah seseorang daripada orang yang beramal mengamalkan salah satu daripada perbuatan yang 40 tadi. Apa dia 40 ni tuan-tuan? 40 ni apa-apa kebaikan sekalipun. Semua benda yang semua benda yang baik. Yang ni dia buat pinjam kambing. Orang kata ustaz, pinjam unta boleh tak pinjam unta? Pinjam unta pun sama. Tapi kenapa dia tak sebut pinjam unta? Unta tu besar susah. Kambing lagi senang. Kalau pinjam lembu pun sama. Pinjam ayam pun sama. Ayam boleh makan sekali ustaz. Ayam telur boleh makan banyak kali telur dia. Kita bubuhlah apa pun tuan-tuan. Jadi perkara kebaikan Nabi tak sebut 40 tersebut untuk apa? Untuk kita listkan sendiri. Segala apa kebaikan yang Islam iktiraf dia sebagai baik, maka dia diterima, dia berpahala. Hadis ni sama dengan hadis yang kita baca dulu, yang Nabi kata al-iman bid'un wa sab'ina syu'bah. Nabi sebut apa? Iman ada 70 lebih cabangnya. Nabi kata a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi Nabi kata qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Yang paling rendah sekali Nabi kata kita buang satu yang berbahaya di jalanan. Nabi sambung lagi, Nabi kata wal haya'u minal iman. Dan malu itu juga salah satu daripada cabang keimanan. Nabi sebut apa? Nabi sebut 3 aja. Yang paling tinggi Nabi sebut qaulu la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sebut yang paling rendah apa? Kita buang sesuatu yang berbahaya di jalanan. Lepas tu Nabi sebut malu juga termasuk daripada tu. Mana lagi yang 70? Kerana perkataan bid'un di situ bermaksud lebih. Bid'un
Daripada 3 hingga ke 9. Boleh jadi 73, boleh jadi 74, boleh jadi 75, boleh jadi 76, 77, 78, 79. Orang putih kata 70 something. Bila Nabi sebut al-iman bid'un wa sab'un syu'bah wa sab'ina syu'bah. Bid'un wa sab'ina syu'bah. Maknanya sab'un 70. Bid'un tu boleh something 70 lebih. Nabi sebut 3. Nabi sebut 3, mana lagi yang 70 ataupun 70 lebih. 70 lebih itu segala kebaikan. Segala kebaikan yang kita boleh buat. Tapi Nabi cerita yang tertinggi, Nabi cerita yang terendah. Boleh jadi di tengah tu semayang, betul tak? Boleh jadi di tengah tu haji, boleh jadi di tengah tu bagi orang makan, bagi orang minum, cakap baik-baik hadis yang kita baca. Walaupun sekadar dalam satu hadis kita baca, walau antalqa akhaka biwajhin tilaq, walaupun sekadar kamu berjumpa, ataupun walau antalqa akhaka biwajhin taliq, ataupun kamu sekadar bertemu dengan saudara kamu dengan muka yang berseri. Itu semua yang Islam iktiraf sebagai baik. Itu semua yang Islam iktiraf sebagai benda yang membawa pahala kepada kita. Serupa juga dengan hadis ni tuan-tuan. Nabi sebut 40, tapi Nabi senarai tak semua? Nabi tak senarai. Mungkin kita kata kita cuci masjid termasuk tak? Termasuk. Nabi sebut 40 ni nak ceritanya banyaknya kebaikan. Nak sebut apa? Banyaknya kebaikan yang kita boleh buat, dan Islam kira benda itu sebagai ibadah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, ada orang dia spot ibadah ni tuan-tuan, benda yang berkaitan dengan nampak ibadah khusus je. Nampak ibadah khusus je. Ibadah khusus contohnya solat, zikir, puasa dan sebagainya. Tapi kita nampak benda-benda yang orang rasa benda tu remeh tuan-tuan. Orang rasa benda tu remeh tuan-tuan. Contohnya kita cuci kawasan dalam masjid ni tuan-tuan. Contohnya kita lap tingkat masjid ni tuan-tuan. Contohnya kita cuci tandas masjid tuan-tuan. Bukan cuci hak orang lain guna, hak kita guna bersama tuan-tuan. Tandas masjid ni tuan-tuan, ni bukan nak ngajar tuan-tuan. Tandas ni nak bagi bersih senang tuan-tuan. Masing-masing bertanggungjawab, betul tak? Kita guna, kita cuci. Kalau semua orang guna cuci, semua orang guna dia bersihkan, tandas tu jadi bersih. Masalahnya ada hak seorang-seorang ni kadang dia guna, dia nak suruh orang lain cuci. Itu jadi kotor tu, betul tak? Kita guna, kita bersihkan sepenuhnya, senang. Tuan-tuan termasuk dalam perkara kebaikan ni. Termasuk tuan-tuan. Ada orang semayang bukan main. Semayang bukan main, tapi bab tu alah tandas je pun. Tu tak kena. Semayang bukan main, puasa bukan main tuan-tuan. Bisa rokok, capak putih rokok merata-rata tuan-tuan. Ini aku semayang. Tuan-tuan ingat hak tu kebaikan ke? Kan? Minum air dalam plastik, buka cermin kereta, campak aja. Tok Imam lalu belakang, pok kena kepala. Dua dah, campak sampah satu, bantai kepala Tok Imam satu. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Benda macam ni kadang-kadang orang tak nampak. Orang tak nampak. Dia tak nampak. Kita bagi ruang dekat orang, memudahkan orang dan sebagainya. Kadang-kadang kita nak parking kereta. Kita nak parking kereta, betul tak tuan-tuan? Kita nak parking kereta, tinggal satu je parking OKU. Betul tak? Tinggal parking OKU contohnya. Kita kata kita nak semayang, alah aku nak semayang, kita parking tempat OKU. Kan? Kita anggap ada kebaikan tak? Kerana kita nak semayang tadi, kita pergi langgar benda tu. Tak tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi letak tempat, kalau tuan-tuan nak ikut, itu untuk memudahkan saudara kita yang lebih memerlukan, itu kebaikan. Jangan dia nampak kebaikan ni tuan-tuan, solat, puasa semua ni je, berzikir semua ni je tuan-tuan. Bahkan saya katakan dalam satu asar yang saya baca daripada asar daripada Imam Ad-Darimi, bukan semua kebaikan yang kita nampak Islami itu diiktiraf oleh Allah. Itu pun kena syarat, kena buat dengan betul dulu. Betul tak? Kena buat dengan betul dulu. Kalau tak betul Islam tak kira orang berzikir, tapi zikir tak betul. Dia kira orang tak kira zikir tu. Suatu kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud bila dia kata, "Ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa khaira." Kami duk buat macam ni semua ni, kami tidak nak daripadanya melainkan kebaikan. Maka dia jawab apa? Wa kam min muridil khairi lam yusib. Berapa ramai orang yang nakkan kebaikan tapi tak betul, dia kata. Tapi tak betul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, buat segala kebaikan. Buat segala kebaikan tuan-tuan. InsyaAllah. Apa kata Nabi SAW? Ma min amilin ya'malu bi khaslatin wahid.
bi khaslatin minha. Tidak ada seorang pun orang yang beramal mengamalkan satu daripada yang 40 tadi, raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'udiha, mengharapkan pahalanya dan mempercayai akan janjinya, janji Allah. Illa adkhalahu Allahu bihal jannah, melainkan Allah akan memasukkannya kerana perbuatan tadi. Kerana yang simple tadi, masukkan ke mana tuan-tuan? Masukkan ke syurga. Contoh yang paling senang tuan-tuan, hadis yang kita baca berkenaan dengan pelacur di zaman Bani Israel yang hanya menanggalkan kasut dia, bagi anjing saja minum. Dalam satu riwayat kata wa adkhalaha al-jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Inilah yang kita katakan, banyak perbuatan-perbuatan yang orang anggap benda tu simple je. Orang anggap benda tu simple saja. Orang anggap benda tu remeh, tetapi dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, di sana ada beberapa amalan yang kita boleh ambil. Saya ingat saya cerita dah baru ni tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Ada beberapa amalan, ada beberapa perkara yang kita boleh kejar. Kadang-kadang peluang tu datang, dia tak sama dengan waktu yang lain. Ada beberapa tempat dia boleh jadikan benda yang simple ataupun benda yang kecil pahala dia besar. Pahala dia besar. Ada di antaranya yang selalu kita boleh dapat, ada antaranya time-time dan tempat-tempat dia saja kita boleh dapat. Masa-masa dan tempat dia je kita boleh dapat. Antaranya tuan-tuan, ganjaran pahala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikira ganjaran tu kita berpeluang nak dapat banyak tuan-tuan. Antaranya berdasarkan siapa yang melakukannya. Yang ni kita dah tak boleh buat dah. Sahabat-sahabat dia melakukan amalan tuan-tuan tak akan sama dengan amalan kita. Kita sama sekali beramal tak akan sama dengan sahabat beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata apa? La tasubbu ashabi. Jangan kamu cerca, jangan kamu hina sahabat-sahabat aku, Nabi kata. Walau anfaqtum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalaulah salah seorang daripada kalian menginfakkan emas semisal gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, tak sama dengan secupak mereka, tak sama juga dengan separuh cupak mereka, kata Nabi. Emas kita tuan-tuan besar gunung Uhud tu, tapi sahabat sedekah satu cupak je jumlahnya, tak akan sama dengan yang sebesar gunung Uhud kita bagi. Kerana sahabat mereka lah orang yang paling awal memeluk Islam. Mereka lah yang paling faham hakikat Islam dan menerima daripada Nabi. Mereka lah yang paling banyak memperjuangkan Islam, paling banyak sekali tuan-tuan bersusah payah untuk menghidupkan Islam di awal-awal. Itu yang Allah sebut dalam Quran, Allah kata la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak akan sama daripada kamu yang menginfakkan, la yastawi minkum, tidak akan sama daripada kamu yang menginfakkan sebelum daripada Fathul Mekah dan juga berjuang sebelumnya dengan yang selepasnya, tak sama. Jadi yang ni sahabat-sahabat membawa pahala yang sangat besar, sangat banyak berbanding dengan kita. Kita tak boleh rebut, tidak? Ada sebab Allah ganjarkan pahala kepada kita berdasarkan tempat dia. Tempat dia tuan-tuan. Antaranya kita beribadah di Masjidil Haram lebih besar daripada tempat yang lain pahalanya. Nabi kata, solat fi masjidi hadza, solat di masjidku ini berapa-berapa ganjaran, tidak? Melebihi daripada sekalian masjid, melainkan Masjidil Haram. Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Ada 3 riwayat hadis tu. Tapi kita pun tahu sembahyang di Masjidil Haram tak sama dengan sembahyang di masjid lain. Sembahyang di Masjid Nabawi juga besar kelebihan dia. Sembahyang di Masjidil Aqsa juga besar kelebihan dia. Itu kita boleh dapat daripada tempat. Ada juga tuan-tuan kita boleh dapat daripada masa. Kita dapat dari segi masa. Yang ni kita boleh dapat. Tempat kalau kita berpeluang pergi kita boleh dapat. Masa, bila sampai masa tu kita boleh dapat. Antaranya masa yang terbaik yang pahala kita digandakan tuan-tuan, malam Al-Qadar. Allah kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada 2 maksud di sini. Maksud yang biasa yang kita tahu tuan-tuan, 1000 bulan tu digandakan 1000 lah, dapat 84, tidak?
Tapi ada satu lagi tafsiran ulama, 1000 di sini bukanlah 1000 betul-betul, tetapi nak menunjukkan banyaknya. Nak menunjukkan apa? Banyaknya. Berapa? Mungkin lebih daripada 1000 lagi, tapi 1000 itu menunjukkan banyaknya. Macam Allah kata dalam Quran, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Orang Yahudi ni, mereka berkehendakkan kalau dipanjangkan umur hingga 1000 tahun, kata Allah. Menunjukkan apa? Dia nak, kalau nak panjang umur, nak tepat-tepat 1000 tahun ke? Dah, bukan orang boleh dapat umur tepat-tepat. Masa kita daftar surat kelahiran kita mati 1000 tahun, dia tak pergi 1000 tahun pun, dia akan jadi berbeza-beza juga. Tapi menunjukkan dia ni dia tak nak mati awal, dia nak panjang umur dia. Allah kata 1000 tahun, menunjukkan dia nak panjang umur. Kalau boleh nak hidup lama, dia nak hidup. Itu Allah guna kata apa? 1000. Serupa juga dalam ni, maknanya banyak ganjaran dia. Tapi dia tidaklah kita kata tafsiran yang 84 tahun tu salah dah. Dia dua-dua betul. Boleh jadi maksud dia secara sarah, secara jelas. Boleh jadi kiasan kepada 1000 tu nak menunjukkan kepada kita terlalu banyak ganjaran dia. Itu maksud dia. Jadi malam tu boleh jadi ada juga tuan-tuan pahala bertambah tuan-tuan dari segi waktu ni tuan-tuan. Waktu awal Zulhijjah kan, Nabi kata ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu salihu fiha, amalan-amalan salih padanya, ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam, yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari ini. Tidak, Nabi kata. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wala jihadun fi sabilillah, wahai Rasulullah, hatta jihad jalan Allah pun, Nabi kata wala jihadun fi sabilillah, walau jihad jalan Allah pun tak sama dengan ibadah hari-hari ini. Nampak? Yang tu kita boleh dapat tak? Kita boleh dapat tu. Yang tu kita boleh dapat. Dan tuan-tuan, yang memang sentiasa kita boleh dapat tuan-tuan, sebab dijadikan amalan yang kecil itu berpahala besar tuan-tuan, niat kita. Niat kita seikhlas-ikhlas kita tuan-tuan, lagi ikhlas kita tuan-tuan, lagi tinggilah dia punya ganjaran kita tuan-tuan. Yang ni kita boleh dapat, semua kita boleh rebut yang ni tuan-tuan. Lagi tinggi keikhlasan kita tuan-tuan, lagi besar pahala yang kita dapat. Lepas tu tuan-tuan, yang terakhir, ketulinan amalan kita dipanggil mutaba'ah. Mutaba'ah ni ikutan kita kepada Nabi. Skema dia amalan tu. Solat ada skema dia tak? Ada skema dia kan? Lepas tu Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu macam aku solat. Macam Nabi solat. Ada dalam hadis-hadis Nabi solat dia, itulah skema dia. Setepat-tepat orang buat, sebanyak-banyak pahala dia dapat. Betul tak tuan-tuan? Jelas tak benda tu tuan-tuan? Yang ni kita boleh rebut. Jadi tuan-tuan, amalan tadi tuan-tuan, sekecil-kecil amalan ataupun besar amalan, boleh masukkan kita ke syurga. Dia boleh jadi besar benda tu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, sebab tu kata ulama tuan-tuan, benda-benda yang kecil tadi, yang contoh kita kata seorang pelacur cedok air bagi anjing minum, kecil je benda tu kita nampak, betul tak? Tetapi kata ulama, rubba amalin saghirun yukabbiruha an-niyyah. Berapa banyak amal-amal yang kecil, berapa banyak amal-amal yang remeh, tetapi niat membesarkan dia. Niat membesarkan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut satu je contoh. Nabi sebut satu je contoh. Lepas tu segala apa kebaikan tuan-tuan yang kita buat, yang kita isi dalam hidup kita tuan-tuan, dengan niat yang betul tuan-tuan, dengan ikutan yang betul tuan-tuan, Allah akan bagi kita pahala yang besar tuan-tuan. Bahkan boleh jadi sebabnya Allah masukkan kita ke syurga. Ini di hujung hadis katanya, illa adkhalahu Allahu biha al-jannah, melainkan Allah masukkan kita kerananya. Kerana apa? Kerana amal tadi, amal yang kecil tadi, amal yang kecil tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah besarnya kita tengok. Besarlah kita tengok apa? Peranan niat. Besarnya juga rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tuan-tuan. Allah, saya ulang banyak kali benda tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang Nabi bagikan, Nabi cakap kat kita. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran tuan-tuan,
seolah-olah Allah hendak bagi kita semua masuk syurga. Betul tak tuan-tuan? Kan? Tuan dalam satu hadis hadis tu kita dah baca dah. Hadis tentang besarnya ganjaran Allah dulu. Yang mana dalam hadis tu Nabi sebut apa? Hadis siapa yang berniat nak melakukan satu perbuatan, siapa nak dia berniat nak buat satu perbuatan tapi dia tak dapat buat benda tu, dia dapat pahala, betul tak? Dia dapat satu pahala yang penuh, kan? Falahu ajrun wahidah. Siapa yang nak buat benda tu, man hamma bihasanatin. Hadis ni bunyi macam ni. Man hamma bihasanatin. Siapa yang berniat nak melakukan kebaikan, walam ya'malha, kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat nak buat satu kebaikan tapi dia tak boleh buat benda tu, Allah menulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, apa yang menariknya, kata-kata Imam Nawawi rahimahullah dalam menguraikan hadis ini. Apa kata Imam Nawawi? Dia kata, Nabi kata, man hamma bihasanatin, siapa yang berniat nak buat kebaikan, walam ya'malha, tapi dia tak dapat buat, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Tuan, Allah tulis apa? Katabahallahu indahu, kata indahu di sisinya, hasanatan, satu kebaikan, kamilah, sempurna. Ini dari sudut bahasa tuan-tuan ada 3 kali penekanan. Ada 3 kali penekanan. Siapa yang faham bahasa Arab dia dapat, siapa tak faham saya terang ni agak-agak faham. Imam Nawawi kata, Nabi sebut macam ni, Nabi sebut apa? Allah tulis baginya satu kebaikan sempurna di sisinya. Tuan-tuan, kalaulah Nabi sebut Allah tulis baginya kebaikan, sampai dah masuk kan? Sampai dah masuk. Tetapi kenapa dia sebut satu kebaikan sempurna di sisinya? Imam Nawawi radhiyallahu anhu, Imam Nawawi rahimahullah, dia mengatakan perkataan-perkataan ini datang untuk menekaskan bahawa dia confirm dapat, walaupun dia tak buat. Dia kata ini hadihi min si'ati rahmatillah. Ini menunjukkan keluasan rahmat Allah. Kita berniat nak buat baik, nak bagi masjid tapi tak dapat datang. Tayar motor, masjid tayar motor kita tak dapat datang. Allah tulis pahala datang masjid sempurna bagi kita. Bukan tak Allah tulis pahala dia, tak, tulis satu kebaikan dah dapat dah. Tapi kenapa dia tulis satu kebaikan sempurna lagi dia sebut? Lepas tu di sisinya lagi. Tu kata Imam Nawawi, ini besarnya rahmat Allah. Lepas tu dalam bab keburukan, saya skip hadis ni panjang. Siapa yang buat dapat 10 kali ganda, digandakan pada 700 lebih itu, kita skip tu. Nabi kata, wa man hamma bi sayyi'atin, siapa yang berniat nak buat satu kejahatan, fa'amilaha wa lam ya'malha, siapa yang berniat nak buat kejahatan, dia tak buat benda tu. Apa kata Nabi? Allah tulis di sisinya satu kebaikan juga yang sempurna. Sebab apa? Kebaikan dia dah niat dia nak buat jahat, tapi kerana dia takut Allah dia tinggal. Dia nak buat jahat, tapi sebab dia tinggal dia dapat pahala ke tuan? Dapat pahala. Tapi kalau dia buat man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha, siapa yang niat nak buat jahat dan dia buat benda tu, kata Nabi, katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah akan tulis baginya hanya satu kejahatan. Sayyi'atan wahidah. Tuan-tuan, perkataan sayyi'atan tu satu dah, satu keburukan. Wahidah tu satu lagi tuan-tuan. Kenapa dia ulang? Kerana nak menekankan kejahatan ni Allah balas berapa? Hanya satu. Kalau dia kata Allah balas dengan sayyi'ah, cukup dah Allah balas dia dengan kejahatan. Tak payah tambah wahidah tu. Kejahatan hanya satu. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Besarnya rahmat Allah. Dalam bab kebaikan, Allah buka kepada kita sebesar-besar peluang, setinggi-tinggi ganjaran, semudah-mudah pahala tuan-tuan.
Tapi dalam bab dosa tuan-tuan, Allah tutup rapat-rapat pintu. Kalau boleh dosa ni tak nak bagi pun. Tak nak bagi pun. Tetapi Allah itu bersifat adil. Takkanlah orang baik dengan orang yang tak baik, orang beriman dengan tidak beriman sama-sama masuk syurga langkah sekali, tidak. Orang rajin ke masjid dengan orang tak rajin ke masjid, tuan-tuan, masuk syurga duduk di nikmat yang sama. Kerana Allah itu bersifat adil. Tapi tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan dan hadis-hadis yang kita baca sebagai sokongan tadi tuan-tuan menunjukkan Allah bagi ruang kepada kita tuan-tuan banyaknya kebaikan yang kita boleh ambil dalam agama. Yang kedua, dia menunjukkan besarnya rahmat Allah kepada kita tuan-tuan untuk kita dapat kebaikan tuan-tuan, dan seolah-olah kalau boleh Allah nak kita semua masuk syurga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, doa kita tuan-tuan, moga-moga kita termasuk dalam orang yang Allah pilih untuk dimudahkan ke syurga, untuk dimudahkan beramal dengan amalan-amalan ini tuan-tuan, dan Allah pilih kita untuk jadi penghuni syurganya. Jadi untuk hari ini tuan-tuan, sekarang ini tuan-tuan, sudah subuh kita pada pagi ini, moga-moga kita dapat manfaat daripada hadis yang kita baca, moga-moga kita ditambahkan ilmu dan juga pengetahuan, moga-moga Allah kurniakan pahala yang beratkan mizan kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi sekarang dulu tuan-tuan, mohon maaf pada kekurangan dan kesilapan. Yang baik dari Allah, ya lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.